Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Happy Deepavali lah rakan-rakan saya yang daripada orang India ni yang ada ni. Tapi rasanya tak ada tu. Ada yang nak join tapi saya kata tak apalah, kita bagi record je lah nanti. Ya. Okey, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati semua rakan-rakan rakan-rakan saya yang ada dalam grup pada malam ini, untuk kita sama-sama lah ya, untuk sharing, buat perkongsian berkaitan dengan salah satu elemen dalam SKPM ini, standard 4. Tapi standard 4 ni kita tak bercakap tentang technical ni cikgu sebab saya rasa terlalu lama pun kita berfokus pada technical, tapi ada aspek-aspek lain lah ya, aspek-aspek konten tu yang saya rasa yang perlu kita bagi fokus menjadi keutamaan pada kita. Tak bercakap tentang technical hari ini, tapi saya nak pergi pada konten. So hari ini saya akan pergi kepada satu tajuk seperti yang kita maklumkan, iaitu tentang data analysis ya. Kenapa kita nak buat data analysis? Nanti saya akan pergi pada slide-nya nanti, apa yang kita nak terangkan ya. Saya nak pergi terus pada, saya nak buat sharing dulu ya. Hari ini saya nak pergi pada tentang pencerapan PDP. Okey, saya mulakan dulu dengan kenapa kita nak buat pencerapan cikgu ya. Okey, saya pergi dulu apa yang kita nak cuba kuasai pada malam ini ya. Yang pertama cikgu, kita nak tengok tentang kenapa kita nak perlu analisis data. Apa perlunya kita analisis data ini ya. Yang kedua, kita nak mengenal pasti apakah data yang terdapat dalam PDPC itu. Ya, kalau kita tengok dalam borang tu kan, dia ada kontennya tu, dan setiap konten dalam borang tu dia punya tajuk tu kan, nama guru, bidang dan semuanya tu kan, mata pelajaran dia, sebenarnya itu adalah sesuatu yang relate dengan benda-benda lain nanti. Misalnya kalau kita tengok dengan ada mata pelajaran itu cerap, dia nanti akan berkait dengan 3.12 tu cikgu ya. 3.12 berkaitan dengan pengurusan panitia tu nanti. Program berkaitan dengan peningkatan profesional guru, berkaitan dengan standard 2 pembangunan profesional. Okey, jadi itu relate dengan data-data tu nanti. So data dalam PDP kita akan cuba kenalkan balik, kita akan go through, kita tengok. Yang ketiga, kita tengok cara menganalisis. Ya, saya buat situ trend. Sebenarnya ada banyak, nanti kita akan buat analisis. Analisis ni kita akan buat terus secara hands-on. Iaitu data yang kita ada ni, kita akan terus hands-on, kita buat terus sampai keluar bentuk dalam bentuk graf. Dan daripada situ nanti kita akan tengok sama-sama apakah isu yang kita boleh ketengahkan yang boleh kita buat intervensi. Sebab ini juga berkaitan dengan standard 3.12. Ya, 3.12, standard 2, dia berkaitan dengan itu. Ya. Okey. Jadi data hari ini kita tak bercakap data totally, cakap tentang data lah. Tapi kita nak melihat kepada implementasi dalam data itu sendiri. Ya. Okey, ini antara yang kita nak sentuh pada hari ini. So, fokus bidang hari ini, kita akan tengok, satu, kita akan pergi kepada analisis data mengikut bidang nanti. Kemudian kita tengok juga mengikut fasa. Kemudian juga kita mengikut pada panitia dan juga pada keseluruhan. Okey, saya pergi di ini dulu cikgu. Saya ambil dia punya kerangka besar dulu. Okey, kita semua faham tentang ni. Kita dah bagi taklimat, cikgu dah dapat maklumat tentang 3 item dalam SKPM ini. 3 kompartmen lah. Kita ada kekuatan kami, ada pengurusan kami dan ada pencapaian kami. Dan kita tahu yang semuanya ini adalah mempunyai saling kaitan. Ya, berkaitan antara satu dengan benda yang lain. Kita dah selesai dah untuk apa tu? Untuk yang ini kita dah selesai. Ya, yang ini kita dah selesai dah untuk kekuatan kami ini. Tapi dalam kekuatan kami ini, nanti apa yang kita buat dalam kekuatan kami, dia relate dengan apa yang ada di sini. Ya, dengan apa yang ada dalam pengurusan kami. Terutamanya hari ini kita nak fokus tentang sini. Dan yang ini nanti, pengurusan ini nanti, dia akan impak pada kemenjadian pula. Itu ada saling kaitan. Ya, salingan antara satu kompartmen dengan satu kompartmen. Saya terus pergi pada apa yang kita dah buat sebelum ni dalam kekuatan kami dengan fokus. Cikgu-cikgu dah buat hari itu. Salah satu, kita mengisi data berkaitan dengan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Dalam kekuatan kami, sistem minta kita tagging
peratus skor untuk pencerapan di sekolah kita. Betul kan? Cikgu kena masukkan peratus pencerapan. Yang data untuk kualiti pengajaran ni dalam kekuatan kami simple aja itu. Dia nak data itu aja. Okey. Cuma saya nak share dengan cikgu. Cikgu kena pasti tengok balik berapa yang cikgu isi lepas. Berapa cikgu isi kat sini. Supaya nanti kita bila kita sampai standard 4 nanti adakah berlaku satu senjang yang besar antara ni dengan ni nanti. Kita kata kita dah kuat. Kita kata memang guru kita pengajarannya atau skor markahnya dalam data tahun lepas kita berada pada, saya tengok data boleh kata semua sekolah berada 85 ke atas dah dalam data kekuatan kami. Maknanya data pencerapan pada tahun 2022 tu banyak sekolah letakkan 85 ke atas. It's okay, no problem. Tapi nanti cikgu kita tengok balik bila pencerapan pertama apa yang berlaku. Ada beza tak? Senjang dia ada tak kat situ? Takut nanti bila saya tengok ada data cikgu, data-data yang saya tengok ada sekolah yang senjang dia besar tau. Masa kat sini dia letak 93 masa kekuatan kami. Tapi kat sini dia tinggal 67. 93 tinggal 67. Jadi julat dia besar kat situ. Dulu kita kata sekolah kita ada kuat kan. Tapi sekarang bila berlaku pencerapan, julat dia besar. So tugas pertama nanti akan kita tengok bila cikgu dah buat ni nanti, buat semua skor pencerapan ni, cuba cikgu tengok balik keseluruhan dalam fasa 1 ni dengan kekuatan yang cikgu dah buat. Relate tak kat situ? Relate tak kat situ? Kalau tak nanti dia akan jadi satu yang data tu data yang boleh ada data yang kata apa tu kebolehpercayaan, nanti kebolehpercayaan daripada data tu takut nanti tak ada nanti kat situ. Okey. Jadi saya fokus macam saya kata tadi, fokus pada sini. Dan dia juga macam nanti dia akan berkaitan dengan perkara-perkara yang lain lah. Terutamanya berkaitan dengan akademik kat sini. Jadi berkaitan dengan 3 perkara ni. Antara kualiti pengajaran guru, standard 4 dengan akademik. Ini yang kita buat hari itu cikgu. Dalam kekuatan kami, kita berkaitan dengan kualiti pengajaran guru. Dan kita tengok juga kualiti pengajaran guru tu dia fokus pada standard 4. Dia macam saya kata tadi, dia ada connecting dekat situ. Tapi kalau nak tengok, nak tak nak cikgu, kenapa kata data? Kadang-kadang orang kata, balik-balik data. Yes cikgu, sebab SKPM cakap tentang data. Data itu menunjukkan kita punya kualiti. Daripada 0 sampai 4. Kalau kita tak ada data, macam mana kita nak tunjukkan kualiti kita ni? Ada ke tak ada kualiti? Kat mana yang kita nampak ada error, ada kelemahan yang untuk kita buat intervensi? Kalau tak gunakan data. Dan data ni pula, kalau kita datangkan dengan data je, nak tak nak, kita kena analisis. Saya ada beberapa sesi lah, saya buat, pengalaman saya buat sesi. Bila saya buat beberapa sesi, bila saya kata, okey, setakat ni dah analisis belum data untuk fasa 1. Jujur saya kata, jujur cakap. Okey. Boleh kata daripada sekolah tu, yang kata 100% kalau 100%, saya kata 80% dia tak buat lagi. Tak buat analisis pun lagi. Padahal fasa pertama, pencerapan pertama tu, kalau nak ikut sekolah buat, kebanyakan takvim sekolah, dia berakhir pada bulan Ogos, Julai atau Ogos tu. Maknanya kita dah selesai fasa pertama 3 bulan lepas dah. Tapi kita tengok apa sebenarnya yang berlaku dalam 3 bulan lepas, dan lepas 3 bulan tu apa yang kita dah buat. Tapi kalau kita tak analisis data, kita tak tahu isu. Jadi nak tak nak kita kena juga tengok apa isu berdasarkan pada kutipan data yang ada. So dia jadi akan balance lah kat sini nanti, antara kekuatan kami, pengurusan kami dan juga pencapaian kami. Saya ambil satu contoh. Saya buat intro ni sikit je cikgu. Saya rasa dalam 10 minit lagi cukup intro. Lepas ni kita hands on. Saya ambil satu contoh. Dalam contoh ni kalau kita tengok cikgu, saya ambil 312 cukup. Macam mana data ini relate dekat sini. Nampak dia tak ada cerita kan? Direct cerita tentang data kan? Tak ada cerita tentang analisis data kat sini. Tapi belakang dia tu cikgu, maksud dia tu, konotasi dia kat sini sebenarnya tentang data ni. Tentang data ni. Okey, saya ambil satu contoh 312. 312 dengan standard 4 ni dia sangat berkait.
Sangat berkait, cikgu. Ya. Contohnya apa? Dalam 312 ni, dia kata tentang apa, cikgu? Cerita tentang merancang program profesional. Okey, merancang program profesional. Okey, sekarang ni kalau kita nak rancang program, mesti berdasarkan kepada isu, kan? Takkan tiba-tiba kita nak buat aja. Okey, saya tiba-tiba okey nak buatlah bulan depan saya nak buat satu tajuk ladap. Ladap apa? Ladap berkaitan dengan PDP. PDP yang mana satu? Standard mana? Okey, kita standard 4.1. Okey, kenapa saya nak buat 4.1? Kenapa saya rancang untuk 4.1? Mesti ada isu kat sini. Ya, jadi dalam perancangan ni, dia melihat kepada isu. Apa isu dia kat sini? Datang isu daripada mana? Yang kita buat pencerapan hari tu, yang pertama hari tu. Yang kita buat pencerapan bilangan 1. Daerah-daerah saya semua saya dapat collect dah dalam daerah tampil semua 51 buah sekolah, saya dah kutip data dan saya dah analyse dah. Apa isu-isu yang ada dan saya dah konsult dengan sekolah. Daripada data pencerapan sekolah ni, okey tuan ada masalah. Bukan masalah, tuan kena fokus balik tentang 4.6. Sebab saya tengok dalam daerah kami, okey 4.6 antara persentage yang rendah pencapaian pencerapan. Okey, ini cerita tentang data walaupun cerita tentang merancang. Merancang ni merancang ni mesti base pada isu datang daripada maklumat data. Yang kedua, dalam saya ambil satu contoh je cikgu ya, dalam melaksanakan program. Dalam melaksanakan program profesional, ya, program profesional ni kemudian banyak pada fokus PDP lah. Sama juga. Melaksanakan program ni berdasarkan pada isu yang ada. Kemudian macam mana kita kata menilai keberkesanan program berkaitan dengan data? Kat sini nanti cikgu tengok fasa 2 pula. Cikgu dah buat LDP kan, dah buat ladap. Bila fasa 1 dah ada, cikgu dah analisis. Lepas analisis, cikgu dah buat intervensi. Buat ladap dah, intervensinya ladap lah tu. Ya, tak kisahlah. Ladap kira apa, nak buat PLC ke, nak buat macam-macam. PLC tu kan ada 6 bentuk kan, cikgu nak buat learning work ke, pilot talk ke, kan, macam-macam. Tu terserah pada cikgu, ni kesesuaian. Lepas tu kita nilai. Nak menilai keberkesanan program ni ada macam-macam cara. Salah satu, ini yang kita tengok balik pada fasa 2. Adakah program yang kita buat ni tadi, berdasarkan isu tadi, menjawab kepada perluan dan juga dapat membantu guru kita dalam isu-isu berkaitan yang kita hadapi tu. Jadi macam mana nak nilai program ni? Juga datang dengan data. Tengok balik, misalnya saya ambil satu contoh. Panitia sejarah misalnya, kita tengok isu dia kat mana. Okey, isu dia panitia sejarah ni guru sebagai penilai. Okey, kita buat ladap berkaitan guru sebagai penilai. So tengok pencerapan yang kedua, yang tu ada tak peningkatan ataupun apakah impak daripada program yang kita jalankan. Ya, kalau kita katakan tak nampak berkesan, kita kata taklah kita gagal, tapi at least kita nilai balik. Oh, kita review balik. Ya, jadi dengan itu data tu berguna pada kita. Dia datang dengan yang ketiga. Ini sebut dalam mana cikgu? Ini sebut direct dalam 312 ni. Ya. Tapi 312 ni dia sangat berkaitan dengan standard 4 ni. Ya. Okey, ini rumusan besar lah. Kalau kita tengok dalam pengurusan kurikulum tu. Ya. Dalam pengurusan kurikulum ni, tanda warna kuning ni kan, ada 2 yang kita tengok. Dua-duanya daripada proses PDP. Mengurus program peningkatan kualiti pengajaran guru, mengurus program peningkatan pencapaian murid. Ni 31, ni 312, ni 313. Ya, okey. Saya ambil satu contoh yang dekat lagi sebelum kita mula hands on. Saya tak tahulah ada yang tanya link dalam grup tu. Saya tak tahu tu macam mana boleh lambat ni, sebab kita dah beritahu dah kan notisnya tu. Okey, saya ambil satu contoh cikgu macam mana data-data ni dia mempunyai kolerasi. Saya ambil satu contoh, data real ni, satu sekolah. SPM pada tahun 2022, lulusnya adalah 84%. Grade purata mata pelajaran 5.87. Besar ni, 5.87. Cikgu Masrah, besar ni kan Cikgu Masrah? Ya, 5.87 ni. Okey, bila besar kan 5.87 ni, grade dia besar ni. Okey, bila 87, bila analisis keputusan ni keluar, apa yang kita akan buat dulu? Bila result ni keluar, kita akan tengok banyak benda lah.
Ya, pertama kita akan tengok peranan panitia sejarah ni sendirilah. Ya, kita tengok dalam pengurusan panitia 312 ni, pengurusan panitia. Kita tengok program peningkatan kualiti pengajaran guru. Kita tengok data pencerapan guru ni dalam mata pelajaran sejarah ni. Nah, itu data pertama. Data yang kedua, kita tengok apa? Tengok pencapaian murid. Ya. Dan yang ketiga, kenapa saya kaitkan dengan bantuan keran per kapita? Bagaimana panitia ini menggunakan sumber yang dia ada untuk membangunkan sumber manusia ni tadi terutamanya. Ya, dengan kita panitia ada peruntukan kan? Macam mana kita gunakan? So dekat sini, saya tunjukkan dia cikgu maksud dia apa. Kita analisis ni. Dalam data satu sekolah ni, dia 312 untuk mata pelajaran sejarah dia tu, dia dapat 95.32. 95.32 dalam konteks pengurusan panitia dia tu. Pengurusan panitia dia skor dia tinggi ni. Dan kita tengok dalam standard 4, skor untuk pengajaran guru juga tinggi. 95.74. Ya, tapi kalau kita tengok yang ini dia tak jadi. Sebab tu cikgu bila ditunjukkan senjang hari tu, ada beberapa orang memang dia kata tak setuju. Maksud senjang ni macam ni. Standard 1, standard 2, standard 3, standard 4 ialah pengoperasian kan. Dia sebagai KO tu, kecemerlangan organisasi. Kecemerlangan organisasi merujuk pada standard 1 sampai standard 4. Kemudian KM pula, kemejadian murid, merujuk pada standard 5. Dia kata tak boleh ada kaitan dua tu, tak ada kaitan. Tak mungkin cikgu. Kalau kita dah buat program, ya, program yang kita dah buat ni ada mencapai pada kualitinya, kita tak kata dia sama. Ya, antara markah kecemerlangan organisasi ni tadi dengan pencapaian tadi tak mestinya kita tak kata dia sama. Tapi jangan terlalu besar. Kita kata mengurus panitia kita cemerlang 95, 98. Tapi grade purata kita 5.87. Okey. Error dia kat mana mungkin? Kita tagging itu mungkin salah. Ya, kita letak 4 simply. Padahal kita tak buat intervensi lagi, tapi kita letak 4 dah. Kita dah buat intervensi, tapi intervensi itu tak sesuai, tapi kita letak 4. Soalannya sekarang, sesuai tak kita letak 4 kat situ? Sebab tu ada terma yang dia kata, kalau kita tengok tu kan, dalam SKPM ni kan, kalau dia kata apa tu, dia buat intervensi tu, kalau kita tengok 3.12 tu kan, dia kata apa? Yang bersesuaian, mengikut keperluan. Ya, dia ada term yang kat situ. Jadi, dia mempunyai kaitan kat situ. Okey, habis saya buat intro dulu. Okey, yang kedua cikgu, apa yang ada dalam data pencerapan? Cikgu semua dah familiar dah ni. Cikgu siapa? Sahabat saya daripada Cikgu Zikri yang daripada itu dah buat macam-macam. Cikgu dah buat macam-macam create borang untuk mudahkan cikgu buat analisis. Terserah pada cikgu. Nak buat macam mana pun ya. Borang yang manual tu terserah pada cikgu. Cuma sekarang ni borang tu cikgu kena buat secara manual dulu. Ya, tak boleh tiba-tiba kita masuk dalam portal aja. Sekarang ni hard copy ni kena ada. Sebab masa kita proses mencerap tu, kita akan bawa borang. Takkan kita masa mencerap kita buka laptop kita kan. Jadi masa proses berjalan tu yang kita isi tu. Ya. Kita isi, waktu kita akan isi. Jadi bila borang tu ada, nanti borang tu kalau ikut format yang dulu cikgu, guru yang kita observe ni, pencerap ni, dia akan tanda tangan tu. Dan dia kena simpan borang tu. Itu satu-satu borang yang kita kena simpan. Ya, itu dah kita simpanlah dalam fail pencerapan kita. Okey. Okey, jadi dalam tu ada nama guru. Ada sesi pengisian kan. Tahun ni dia ada sesi pengisian tu. Sesi 1, pencerapan 1, kendiri, pencerapan 1, pencerapan 2. Kita ada tahap dan kelas. Cikgu kat sini saya tambah bidang cikgu. Ya, walaupun kita tak ada bidang dalam tu, saya tambah bidang. Kenapa saya tambah bidang, nanti saya terangkan nanti. Terutama sekolah menengah lah. Dalam konteks ni ketua bidang. Kemudian mata pelajaran dia cerap ni, dia relate nanti masa kita nak analisis berkaitan dengan panitia. Sebab kita kena ingat ya, sebab dalam salah satu elemen yang ada dalam pengurusan panitia, dia kena ada apa cikgu? Kalau kita tengok program peningkatan pengajaran guru kan? Dia ada pengajaran guru, pengajaran panitia tu.
Okey, jadi kat situ nanti kita akan tengok mata pelajaran dicerap. Kita tengok tentang intervensi. Kita ada sendiri, kita ada skor berdasarkan daripada 4.1 guru sebagai perancang sampai 4.61 murid sebagai pembelajar aktif. Ada jumlah skor, ada jumlah taraf. Ini apa yang ada, data yang ada. Data ni dia tak banyak, tapi data ni sebenarnya sangat membantu kita. Ya, dalam mesyuarat kurikulum PK1 boleh fokus. Dalam mesyuarat kurikulum, dalam mesyuarat panitia boleh fokus. Apa yang kita nak highlightkan dalam mesyuarat? Kalau kita tengok surat keliling yang baru berkaitan dengan pengurusan panitia tu kan, yang SPI bilangan 1 tahun 2022 tu. 22 ke 3 saya tak ingat yang tu. Dalam tu dah menyebutkan antara pengurusan panitia tu apa yang perlu dia buat. Dalam tu terang-terang dia kata cikgu. Jelas disebut bahawa dia perlu menguruskan berkaitan dengan pelajaran tu, antaranya panitia perlu menganalisis data pentaksiran. Sebab dalam tu dia sebut menganalisis data dan maklumat pentaksiran. Dan ada juga berkaitan dengan data pencerapan. Yang kita kena buat kat situ. Saya ambil satu contoh. Ini adalah dua data yang kita dah buat. Saya ambil daripada cikgu Masni ni yang masuk dalam grup. Ya, saya ambil sebahagian je lah. Ya, daripada 4.1 sampai 4.6. 4.1 sampai 4.6 tu ya. Okey, ada tapak Excel yang cikgu Masni buat dan juga ada daripada yang daripada direct daripada IDMI yang cikgu masukkan daripada IDMI tu ya. Okey, inilah kita buat. Okey. Cikgu, yang ini adalah data pencerapan daripada semua guru kat sekolah ni. Data ni data sebenar, tapi saya tukar nama, tak ada nama sekolah. Ini adalah data. Ya? Yang 6 tadi tu inilah dia. Yang cikgu dah isi dalam borang pencerapan tu, ada rumusan tu, cikgu pindahkan. Kaedah cikgu pindah, saya tak dapat nak terangkan. Nanti ambil masa panjang nanti. Ya? Okey, saya cuma, cikgu dah compile data tu, cikgu dah pindahkan. Cuma saya tengok apa yang rakan kita kata, pada kali ini, dalam IDMI ni, boleh respon lah kalau ada rakan yang dah buat. Cikgu Masni ada kalau dalam ni, Cikgu Masrah, Cikgu Neriman, ataupun rakan-rakan lain. Data tu datang skornya dalam bentuk peratus. Betul tak? Ya. Saya tak pasti. Peratus ya? Peratus. Betul ke Cikgu Masrah? Okey. Kalau dalam bentuk peratus, okey. Saya sebenarnya saya hari tu juga sebabnya saya kata saya nak buat hari ni sesi hari ni nak menukar pada peratus. Sebab apa cikgu? Sebab wajaran markah ni dia tak sama. Jadi kita tak boleh kata kita kata wajaran markah untuk katakan 4.2 ni sikit markah dia. Sebab wajaran markah dia 5 saja. Tapi untuk 4.1 wajaran markah dia 10. 4.4 ni pula wajaran markah dia lebih besar. Wajaran markah dia kalau kita tengok 4.4 kan, dia lebih besar lagi wajaran markah dia tu. Dia 25 markah. Jadi nanti kalau kita buat graf, kita tak boleh nak buat satu interpretasi berdasarkan bar tu. Jadi kita tukar dalam bentuk graf. Jadi saya sangat setuju lah kalau sistem yang macam ni dibaca berdasarkan pada graf. Dia tak jadi isu cikgu. Ya? Malah dia memudahkan kita nanti. Bila ada bentuk graf tu nanti. Okey, cuma kat sini saya tak bawa bentuk graf lah cikgu ya. Tak dalam bentuk peratus dulu. Dalam bentuk yang normal dulu. Okey, itu sikit lah. Okey, alright. Habis sesi yang kedua. Saya nak masuk sesi yang ketiga. Cikgu, saya mulakan sesi yang ketiga. Saya nak mohon kerjasama cikgu. Buka data. Kita buka data dulu. Cikgu buka data nombor 4. Data 4 Saya bagi masa cikgu lah dalam 3 minit cikgu buka data tu dulu. Nombor 4 cikgu bukan nombor 1. Nombor 4. Nombor 1 saya pergi last nanti. Cikgu kalau ada dalam bentuk WPS, cikgu
cuba buka fail cikgu dalam bentuk Excel biasa cikgu. Ini saya tunjuk kat sini ya. Ada yang WPS kan. Ni WPS ni, tapi cikgu right klik sebelah kanan tu, mouse sebelah kanan, cikgu pergi pada Excel biasa. Okey, ini data. Semua ada Okey, saya pergi dulu tengok. Boleh? Saya bagi cikgu 2 minit untuk buka data dulu. Ni saya tengok sebab ada rakan-rakan kita tak baca email ni sebab ada yang baru masuk ni Saya dah kata maklumat tu saya akan hantar dalam email cikgu Okey. Cikgu Mulyana dah buka Excel? Cikgu Mulyana? Tak ada online. Hafizah dah buka Hafizah online? Dah buka data? Dah buka dah. Okey, sudah Cikgu Nuriman boleh Cikgu Nuriman? Boleh Cikgu Nuriman boleh Okey. Sebab hari ini adalah apa ni tentang data ni, tentang komputer macam ni kan, dia teknikal. Kita cikgu tak boleh tinggal satu step pun. So kita akan pergi step by step. Cikgu kalau tertinggal satu step, cikgu maklum, kita tunggu. Kita ada masa ni. Cikgu beritahu. Kena ikut semua step yang kita ada. Kalau miss satu step nanti cikgu akan tak dapat nanti yang buat seterusnya. Okey, saya share. Cikgu Masrah, saya ada kat Excel, betul tak? Cikgu Masrah? Betul tak? Alright. Okey, cikgu boleh dah godek-godek tengok. Ini data-data ni. Data sebenar ni cikgu. Kat sini ada nama je saya tukar ni. Nama je saya tukar. Ada 105 orang cikgu. 135 orang cikgu. 135 orang cikgu. Untuk satu sekolah ni, sekolah yang besar. Dalam ini, macam kita tunjuk tadi, ada nama guru, ada sesi pengisian, ada tahap, ada bidang. Ada mata pelajaran dicerap, ada ini adalah untuk skor dalam standard 4, jumlah skor dan taraf. Cuma kat sini cikgu saya tambah bidang. Walaupun dalam tu tak ada, tapi kenapa saya masukkan kolom bidang kat sini? Sebabnya bila mesyuarat, saya lah pengalaman saya sebagai pengetua kan, bila mesyuarat pengurusan tu, G8 tu kan, kita akan minta ketua bidang bentangkan data-data daripada pencerapan dalam bidang dia. Tapi nanti bila dia pergi pada mesyuarat panitia, baru dia pergi pada subjek. Jadi kita akan tengok apa pattern bidang kemanusiaan dalam pencerapan. Apa bidang dalam teknik vocational. Jadi kat situ kita ada satu elemen. So kalau nak tambah bidang ni senang je cikgu kan. Kita tambah je bidang-bidang ni berdasarkan kepada subjek yang ada kat sini. Kita tambah bidang. Kita wujudkan satu kolom dekat sini. Tapi kalau kita tengok yang SKPMG 2 dulu, dia lagi banyak cikgu. Dia ada satu lagi elemen option. Kan cikgu Masrah yang lama dalam tu kan? Kita ada option dulu. Ya. Saya masa tu berminat tengok. Nak tengok dan nak menjawab persoalan. Saya biasa nak akan menjawab persoalan cikgu. Sebab kadang-kadang sekolah mengatakan bahawa subjek ni pencapaiannya kurang ataupun lemah sebab dia kata yang mengajarnya bukan guru option. Tapi bila saya analisis data cikgu untuk beberapa tahun, saya dapati option tidak mempunyai kaitan, tidak mempunyai kolerasi dengan skor pencerapan. Maksudnya apa? Kalau bidang saya ialah geografi, tapi saya mengajar sains, berbanding dengan orang geografi, dengan observe-nya geografi, tidak ada satu perbezaan. Sama. Dia julat dia tak besar cikgu, sangat kecil.
Jadi akhirnya saya buat satu kesimpulan, option ini tidak mempengaruhi daripada pengajaran. Ini bukan data saya sebab ini data pada sekolah. Itu yang bila saya mesyuarat dengan sekolah, saya tunjukkan data. Data tentuan ni menunjukkan bahawa correlation tak ada ni. Tak ada kaitan antara dua. Tidak mempengaruhi. Jadi kalau kita nak menjawab statement, kita kata guru ni tak option sebab itu lemah. Tapi data tidak menunjukkan keadaan itu berlaku. Tapi kali ni dia tak ada option lagi. Boleh simple, lagi simple. Okey, ini data pertama. Saya ambil data yang ni dulu cikgu. Yang mudahnya dulu. Yang satu ni dulu. Okey. Dah tengok data ni. Saya nak bagi overview je. Yang kat sini. Semua ada 41/5. Okey, tutup data ni. Tutup data ni. Cikgu buka data yang kedua. Nombor 5. Sekali lagi, buka. Tutup yang tadi Cikgu sekarang ni, file nombor 5 file nombor 5, tajuk dia data fasa 1 dan fasa 2 pencerapan. Sebab saya nak terus nanti buat perbandingan antara fasa. Okey, ready? First, nak buat apa dulu? Hafiza, dah sudah Hafiza? Dah buka dah ni? Dah. Okey, dah. Alright. Cikgu, kalau kita tengok saya lah cikgu, saya sebenarnya, saya bila tengok number macam ni, saya tak berapa, mata saya rasa sakit bila pandang number yang dia tidak tally, tak sama ni cikgu kan. Dia ada 2 digit belakang perpuluhan, dia ada 2 digit, ada 1 digit, ada tak ada digit. Saya tak berminat benda macam ni. Jadi cikgu tukarkan pada semuanya, lepas titik perpuluhan tu dia jadi 2 digit. Standard. Macam ni kan. Ini kalau kita tengok 538 2 digit. Yang ni 1 digit. Yang ni tak ada digit. Saya dalam orang data ni cikgu kan dia tak nak macam ni. Dia nak satu yang standardized. Cikgu jadikan semua ni dalam bentuk 2 digit. Okey, cara. Cikgu klik ni 3.8 ni, mouse cikgu sampai ke hujung, cikgu tarik sampai bawah. Sampai sini. Cikgu tarik sampai bawah sekali. Cikgu klik pada ni G2 ni 938, tarik sampai ke 4.61, tarik sampai ke bawah. Kita nak jadikan apa ni jadi cikgu? Nak jadikan dia dalam bentuk digit yang sama supaya cantik je data tu nanti. Okey, bila cikgu dah klik kat situ, siapa yang tak dapat tinggal beritahu jangan malu. Tak ada apa, kita sama-sama belajar ni. Okey, bila dah pergi sini, cikgu di mouse cikgu klik sebelah kanan. Cikgu klik sebelah kanan. Bila pergi kat sini, cikgu klik sebelah kanan. Cikgu nampak yang ni format cell ni yang ada dia tulis. Yang saya klik sekarang ni, format cell. Jumpa kan? Cikgu klik format cell. Okey. Format cell ni, ini tempat cikgu nak kalau cikgu letak currency, dia keluarlah lambang duit. Currency duit. Dia kalau tarik date ni keluarlah tarik. Tapi cikgu pilih pergi number. Klik number. Dan cikgu tengok decimal place tu, dia pergi 2 cikgu. Maknanya apa? Ada 2 titik perpuluhan. Kalau kita letak 4, 4 lah jadi dia. Kalau letak kosong, tak adalah titik perpuluhan. Okey, letak 2 cikgu. Maksudnya apa? Data kita nanti, dia akan semuanya dalam 2 titik perpuluhan. Cikgu dah masuk aja 2, dekat number, pergi 2, cikgu tekan OK. Okay, nampak beza kan? Sekarang ni semua dalam 2 titik perpuluhan. Barulah kita rasa selesa pandang. Jadi nak susun pun cantik. Data ni cikgu, sebab paparan penting. Kalau kata nanti, kalau dia semak kan, orang tak berminat nak tengok. Okey, dah buat ni, cikgu save. Simpan. Itu yang pertama. Nak standardkan. Yang kedua, kita nak jadikan, bila nak gunakan pivot ni cikgu, kita kena jadikan dia dalam bentuk data pivot, raw data. Jadi dalam bentuk raw data pivot. Yang ini boleh tak kita nak buat pivot? Boleh cikgu. Bukan tak boleh. Nanti ada orang kata, tak buat pivot table pun boleh. Tapi nanti, bila ada satu perubahan berlaku,
Dia tak boleh ubah dalam graf cikgu. Tapi kalau kita buat dalam pivot nanti, cikgu ubah aja data kat raw, dekat dengan graf cikgu, auto dia berubah. Ya? Okey, itu sebab kita guna buat. Okey. Sekarang ni, tajuk kita membina pivot table. Bina pivot table. Ini tajuk kita, ya. Okey. Cikgu klik mana-mana tempat dalam kita punya sel. Kliklah mana-mana tempat. Cikgu tekan control. Jangan lepas. Jangan lepas. Tekan A. A, ya. America. A. All. Tekan control, tekan A. Okey. Bila cikgu tekan control, tekan A, dia akan marking. Akan marking semua warna kelabu kat situ. Kecuali tempat yang cikgu mula-mula, cikgu marking tanda tadi tu. Dia putih. Kalau macam ni, cikgu betul lah tu. Dan kalau kita tengok di hujung ni, dia marking lah. Sampai tempat mana cikgu? Sampai data kita je. Tak ada data, dia tak marking. Ini menunjukkan apa? Area yang akan ditandakan untuk data kita. Okey, Ctrl A, Ctrl T tadi. Okey. Sekarang sekali lagi, Ctrl A tadi kan? Ctrl A. Sekarang cikgu tekan Ctrl, tekan T, table. Table. Okey, bila cikgu tekan Ctrl T, dia ada satu pop-up menu yang keluar kat sini. Dia kata create table. Dalam create table ni, normally ya, dia akan secara auto, dia akan tandakan. Apa maksudnya cikgu? A1, P107, inilah data kita. A1 dekat sini. A107 kat bawah. Ni, dia tandakan tempat data kita. Jadi data ini yang digunakan untuk kita buat analisis nanti. Ada tak cikgu-cikgu yang kat sini dia kosong? Tak ada data. Ada tak? Cikgu Hafizah ada Ada. Okey. Ada. Kalau tak ada cikgu, let's say lah, kalau tak ada lah, cikgu mungkin akan jumpa nanti tau. Kadang-kadang komputer ni dia ialah tak sekarang tak sama kan. Kalau in case dia tak ada, cikgu boleh marking kat sini balik. Secara manual lah. Sampai ujung, cikgu tarik sampai bawah. Ini cara in case kalau dia tak ada. Sama juga yang tadi. A1 P07. Dan bila dah keluar, cikgu tekan OK. Tekan OK. Okey. Okey. Dah jadi dah. Senang je ni cikgu ya. Cikgu dah boleh buat dah. Cikgu Nuriman ni dia dah mahir dah ni ya. Cikgu Nuriman banyak buat dalam Koko ni. Okey cikgu, beza dengan yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi cikgu, kat atas ni dia tak ada ni anak panah ni, pudau menu ni tak ada. Ini satu. Bila dah ada ni kan, pudau ni yang kat sini tu dia dah ada, maknanya data kita dah jadi pivot dah, data pivot dah. Yang kedua, warna dia kan, dia tukar secara auto. Supaya nak, dari segi visual dia, senang kita nak nampak. Tapi kalau nampak color ni macam tak berapa tu, cikgu nak tukar color pun boleh, cikgu main kat sini je. Nampak ni kat atas ni. Tukar je. Boleh. Ya? Kat sini. Ataupun cikgu nak tukar kat tajuk kat atas je pun boleh. Cikgu klik je. Tarik, tandakan marking kat sini. Cikgu boleh tukar ini secara manual pun boleh. Saya tandakan kat sini. Jadi pattern boleh ubah dalam design ni. Ikut suka cikgu. Jadi nampak data ni lebih senang baca. Okey, dah siap ni, cikgu tekan save. Alright, saya balik. Saya nak pastikan semua orang ada. Okey, Cikgu Nora, boleh Cikgu Nora? Dapat tak Cikgu Nora? Okey, Cikgu Nora, bila ada apa tentang Nora? Nak tanya apa tadi tu? Boleh Siapa yang tak boleh tolong beritahu. Kalau tak nak cakap, cikgu boleh angkat tangan. Tak nak pun boleh mesej. Saya baca semua ni. Okey. Boleh Cikgu salah semua dah okey. Alright. Kita balik pada tadi balik. Kita slow ni cikgu. Tak payah rushing Besok pun cuti kan.
Okey, kita dah nak mula pivot dah. Ya? Dah. Data ni dah ada cantik dah ni. Ya? Dah cantik dah ni. Ya? Dah cantik kalau tengah, di tengah lah. Okey, sekarang kita nak buat analisis ya. Okey. Nak buat analisis, kenapa kita nak gunakan pivot? Kita tak guna Excel biasa. Okey, pertama cikgu, kenapa saya gunakan pivot? Pertama, pivot ini memang dah ada dalam Excel. Kita tak payah cari software lain. Kita nak gunakan software lain banyak untuk analisis ni. Tapi yang sekarang ni, inilah trend dia cikgu. Ya? Ada satu lagi SPSS dia panggil. Saya dulu masa belajar dulu, saya geografi. Geografi ni dia kerja, dia tak ada kerja lain. Cerita main data aja. Ya? Data hujan, data penduduk, data angin, data macam data air. Dia data je cerita dia. Jadi saya waktu itu kalau masa saya buat tesis tu dulu, saya gunakan SPSS. Waktu tu Excel ni belum ada lagi. Ya, belum ada. Kalau ada pun dia sangat basic. Tapi sekarang ni apa yang SPSS boleh buat, Excel ni boleh advance lagi buat pada tu. Ya, itu yang pertama. Yang pertama tadilah kenapa gunakan Excel. Yang kedua tadi dia lebih advance lagi, mudah nak kendalikan. Ya, okey. Bila cikgu dah ada data ni, nanti cikgu dah kutip untuk data fasa pertama, cikgu buat tempat sampai kat sini. Cikgu simpan, kita nak buat analisis. Okey, langkah mula untuk analisis, cikgu pergi pada insert. Jumpa insert, ni kita panggil sebagai ribbon cikgu. Ya, ribbon. Yang warna hijau ni kan, ribbon. Cikgu pergi pada nampak ada file, ada home, ada insert, ada layout, formula, data. Cikgu pergi pada insert. Yang tak jumpa, beritahu. Kita tunggu. Ya. Kalau tak nak beritahu, hantar mesej kat saya pun, Telegram pun saya baca je. Ya. Saya nak pastikan cikgu dapat malam ni. Okey, cikgu pergi pada insert. Bila cikgu pergi pada insert, dekat pojok ni, dekat sudut ni cikgu nampak ni pivot table ni. Ya, satu ikon pivot table. Kalau kat layout dia tak ada ni. Kalau formula dia tak ada. Dia ada dalam insert aja, ada pivot table. Cikgu klik pivot table. Okey. Bila cikgu klik pivot table, dia akan muncul yang ini. Satu pop-up menu ni muncul. Ini boleh gerak lah ni. Ya? Boleh gerak pop-up menu. Okey. Normally, dia akan terus letak kat situ cikgu table 1. Table 1 ni auto dia buat. Ada sesiapa tak yang tak ada tulis table 1? Ada siapa tak yang kat dia punya create pivot table ni, dia tak ada table 1? Kadang-kadang dia jumpa kosong je jenis tu. Kalau kosong aja, kalau dia tak ada, cikgu jangan panik. Sama juga cikgu buat manual. Ni kadang-kadang komputer ni dia ada missing sikit. Cikgu buat manual pun boleh. Dia akan muncul bukan table 1. Cikgu kalau ada masalah pun cikgu boleh WhatsApp, boleh Telegram. Saya baca Telegram cikgu. Okey, bila dah ada pivot table 1 ni, saya tak nak cerita ni banyak, saya terus pergi apa yang buat. Saya terus bagi cadangan dia. Okey, cikgu pilih new worksheet. New worksheet maksudnya apa? Kalau cikgu tengok kat bawah ni, dia ada dua kan? Satu ni raw data tadi, yang kedua ni saya masukkan untuk rujukan je tadi ni. Yang untuk cikgu buat panduan. Dia ada dua. Tapi kalau cikgu tandakan je kat sini, nanti cikgu klik OK, daripada dua ni kan, dia akan tambah satu lagi sheet secara auto. Kalau cikgu pergi new sheet, maksudnya apa? Cikgu nak proses data ini dalam satu sheet yang baru. Kalau kita kat existing, dia akan proses data kat sini je. Dia minta location dekat sini je. Tapi saya minta cikgu buat dekat new worksheet. Dah? Ulang seterus Okey, tekan OK. Dia kata data not valid. Kenapa not valid pula? Cikgu boleh tak? Valid tak data cikgu? Semula saya tengok. Insert pivot table. Cikgu dah boleh tak keluar tak rajah ni? Dia respon? Sama tak? Dah. Ada sama. Okey.
Pastikan semua sama siapa yang tak sama ni bagi tahu, tolong bagi tahu cikgu. Kalau tak nanti kita penat malam ni tak dapat apa. Bila cikgu buat dia akan keluar ni. Cikgu boleh besarkan lah. Kalau tak nampak kan cikgu boleh tarik-tarik kat sini. Saya besarkan sikit lah. Apa dia ada cikgu? Pertama, kat field ni atas ni. Nampak bil, nama guru. Ni semua datang pada mana cikgu? Datang daripada ni. Tajuk atas ni. Yang ini. Ni. Dia ada kat sini, dia pergi kat mana? Dia pergi kat sini. Bil ni. Inilah yang kita nak gerakkan. Sebab satu lagi formula tak perlu kita gunakan untuk penggunaan pivot cikgu. Tak perlu guna formula untuk pengiraan. Ya. Cikgu simple aja. Kadang-kadang kita nak formula ni susah, lambat kan? Okey. Ini adalah ruangan tajuk yang ada kita panggil field dia. Table field dia ni. Yang kat bawah ni, kalau kita tengok cikgu, dia ada dia punya apa tu, dia punya shape dekat sini ada 4. Ada filter, ada column, ada rows, ada value. Dan setiap ni ada fungsi masing-masing. Cikgu kena tahu fungsi je cukup. Tapi ingat pada data. Saya ambil satu contoh cikgu. Cikgu ambil bidang, klik pada bidang, klik pada bidang. Jangan lepas cikgu tarik pada row. Apa jadi? Apa jadi cikgu Masrah? Jadi apa? Keluar bahagian kolom tu. Luar pada bahagian rows ya. Rows masukkan dia apa dia? Ini adalah bidang-bidang yang ada di sekolah kita. Kalau sekolah agama ada satu bidang ni. Bidang agama kot. SMKE ada satu bidang lagi. Sebab dia agama tu banyak subjek. Inilah bidang dia. Ya? Nampak? Dia nyatakan dalam bentuk row. Sekarang ni, ambil bidang, cikgu bawa pada kolom, apa jadi? Pindah pada kolom. Tarik bawa pada kolom. Nampak kan? Dia tukarkan kepada shape daripada row pada kolom. Ini yang untungnya kalau kita gunakan pivot. Kalau kita gunakan kalau kita gunakan Excel biasa, kita akan pergi pada data pattern tu cikgu. Ada 4 langkah nak kena buat ni. Nak tukar kepada rows pada kolom. Tapi sini senang aja, cikgu pindah aja kat sini. Pindah aja dia tukar jadi kolom terus. Okey. Sekarang ambil bidang, cikgu bawa pada value. Bawa pada value. Nah, ini tafsirnya lain sikit. Maksudnya cikgu ada ini adalah bukan ada 106 bidang. Ini ada 106 subjek nanti. Ada 106 pemantauan nanti. Ya. Ini tak boleh kita tengok ke sini. Okey. Sekarang ni saya nak tengok apakah mata pelajaran yang dicerap. Okey, bawa ke mana cikgu? Saya pada sekolah SMK Balong, saya nak tengok apakah mata pelajaran yang dicerap. Saya ambil apa? Saya ambil apa cikgu? Saya nak tengok mata pelajaran dicerap. Saya ambil mata pelajaran, tarik bawa pada rows. Ini adalah mata pelajaran yang dicerap. Kan? Mata pelajaran yang dicerap. Okey. Sekarang ni kita nak tengok berapa kali mata pelajaran ini dicerap. Contohnya nak tengok setiap subjek ni berapa kali mata pelajaran ini dicerap. Okey, kat sini peranan value cikgu. Cikgu ambil sekali lagi mata pelajaran dicerap, cikgu bawa pada value. Okey, ini adalah mata pelajaran yang dicerap. Ini 106 tadi cikgu, pencerapan. Setakat ni boleh? Okey. Ini mata pelajaran yang dicerap. Okey. Tapi cikgu jangan risau cikgu sebab pivot ni, sebab kalau macam kita kata, dia tak guna formula. Cikgu letak mana-mana rasa salah, dia jangan risau. Nak salah, terletak pula kat sini, jangan risau. Cikgu tarik je. Ya? Tarik. Okey. Sekarang ni, ini adalah mata pelajaran dicerap.
Kita nak tengok mata pelajaran cerap yang manakah yang paling banyak sekali. Kita nak rankingkan dia, cikgu. Manakah mata pelajaran yang paling banyak dicerap? Cikgu klik aja pada sini, ruangan 2, 3, 4 ni mana-manalah kat sini. Ya. Kat sini, cikgu klik saja kat sini, data ni. Cikgu pergi pada data, cikgu pergi pada sort. Ambil pada largest to smallest. Okey, matematik yang paling banyak dicerap. Ini kita tengok dulu demografi dia lah cikgu, belum analisis lagi. Kita tengok demografinya dulu. Okey. Selesai kan? Okey, Cikgu Masrah. Cikgu Masrah ketua bidang apa Cikgu Masrah? Bahasa. Malaysia. Ya, bahasa. Bahasa, okey. Cikgu Masrah, dia nak tengok untuk dia je. Apa nak buat cikgu? Cikgu ambil pergi pada bidang, sebab nak setting kan, cikgu pergi bawa pada filter. Filter, cikgu, peranan filter ialah untuk menapis pada elemen yang apa yang kita nak sahaja. Saya ulang. Filter peranan dia untuk menapis. Sebab kalau tak, nanti tak ada filter, semua subjek keluar. Cikgu Masrah dia nak tengok subjek dia saja, yang bawah bidang dia je. Bila cikgu tarik bawa bidang bawa pada filter, yang ini tadi, Cikgu Masrah ambil bawa pada filter, dia muncul kat sini. Nampak ni? Saya tandakan besar. Boleh tandakan besar, dia tak ada masalah. Okey. All maksudnya apa? Semua subjek. Tapi Cikgu Masrah nak tengok bidang dia saja. Nampak cikgu anak panah ke bawah? Anak panah ke bawah ni, cikgu klik aja kat sini, dan cikgu klik ni, apa select multiple ni, ya, dia sebenarnya ada macam-macam cara. Ya, pergi kat sini, nak tanda satu-satu bahasa pun boleh. Tapi saya biasa buat tanda macam ni, nanti dia tanda semua, cikgu unmark balik, cikgu tanda bahasa. Okey, saya berhenti kat sini. Saya pergi bahasa je. Nanti kita akan buat tubular nanti sekali, Dah. Boleh, Okey, Cikgu Masrah, bila dah siap tu, Cikgu Masrah, rakan-rakan lain tekan okey. Apa yang jadi? Nampak? Bahasa saja. Ya, yang lain dia tak keluar. Dia tak keluar. Nampak? Ini adalah bahasa Inggeris paling banyak dicerap lah, 14 kali. Bahasa Melayu 6, Muet 2, bahasa Tamil 2. Contoh ni Cikgu Masrah, bukan sekolah sebenar ni, nampak? Inilah dia. Okey, nak tukar yang lain. Cikgu boleh tukar yang lain. Klik je sini, saya nak pilih kemanusiaan. Klik je kemanusiaan. Keluar subjek kemanusiaan. Kita nak tengok, okey, teknik dan vocational. Klik je teknik vocational. Padamkan satu. Keluar teknik dan vocational. Ya, kat situ. Data dia nampak. Okey. Daripada data ni, mungkin cikgu Masrah dia nak tengok bahasa tadi tu, dia nak tengok, dia dah mula nak main data dah. Katakan dia nak tengok berkaitan dengan mata bercerap, dia nak tengok berapa orang yang dapat baik, sederhana, cemerlang. Dia ambil taraf, bawa pada kolom. Sebab taraf, kenapa kolom cikgu? Kan taraf ada 3 kan? Cemerlang, baik, sederhana. Letak kat sini. Terus dia dapat bahasa Inggeris, baik ada 6, cemerlang ada 8, jumlah ada 14. Bahasa Melayu ada 2, ada 4, ada 6. Muet, 2-2 cemerlang. Bahasa Tamil, 2-2 cemerlang. Terus keluar data. Kalau tengahkan macam ni. Okey, boleh kan? Tiba-tiba kita nak tukar subjek lain pula. Terutamanya guru data lah. Kadang-kadang kita nak cepat kan. Cikgu klik je kat sini. Saya pada bahasa ni saya nak tukarlah pada kemanusiaan. Cikgu klik je kemanusiaan. Dia tukar terus pada kemanusiaan. Dengan ini cikgu tak payah buat apa-apa lagi dah. Dia dah datang dah kat sini. Okey, nak tukar yang lain pula. Nak tukar sains matematik. Cikgu pergi sains matematik. Kat sini.
Nampak kan? Kalau kita nak tengok semua boleh tak? Boleh. Cikgu klik je kat sini. All. Dia akan tengoklah keluar. Paling banyak cemerlang berapa ni? Ha, ni. Matematik ni. Cemerlang 11. Daripada 20. Nampak? Maknanya kat sekolah ni ada 73 orang cemerlang. Daripada 106. Keluar data yang macam ni. Okey, boleh kan? Tak apa, nanti saya bagi recording je lah. Nanti saya rasa saya tak banyak edit lah ni. Sebab tu saya kurangkan ngomel-ngomel banyak ni cikgu sebab saya kalau boleh habis je saya terus hantar je lah kat cikgu. Saya tak nak buat editing banyak-banyak kan. Ambil masa banyak nanti. Okey, cikgu nampak kan? Saya balik pada tadi, ambil pada bahasa. Dah nampak dah. Ini cikgu masalah nak bentang dalam mesyuarat dengan pengetua. Okey, saya terus pergi pada graf cikgu sebab nanti dia ada saling kaitan. Cikgu Masrah ataupun kita nak bentangkan analisis ni dalam bentuk graf. Okey, next saya bagi tajuk graf ya. Macam mana nak pergi graf cikgu? Cikgu klik aja mana-mana kolom bahagian sini. Siapa ada problem tolong beritahu. Siapa yang sangkut tolong beritahu. Saya ada ikut ni. Okey, tak ada masalah kan? Boleh semua kan? Okey, macam mana sekarang ni kita nak buat graf? Okey, cikgu pergi kepada analyze. Nampak kan ada design, ada analyze. Tapi mesti nak dapatkan analyze ni keluar, kita klik cursor kita mesti dalam graf, mesti dalam kita punya pivot analysis ni. Kalau luar ni dia tak ada. Ni tak ada. Dia mesti kat sini. Ya, dalam ni. Tapi tak kisah kat mana-mana cikgu letak. Boleh ya? Okey, cikgu klik kat sini. Cikgu pergi pada analyze. Bila cikgu tekan analyze, tengok sebelah kanan ni, dia ada ikon pivot chart. Cikgu klik aja pada pivot chart. Kalau kadang-kadang saya malas cikgu, saya pergi minta recommend je. Dia tunjuklah. Ya, dan ini satu cara lagi. Okey. Saya pergi pada pivot chart. Bila cikgu klik aja pivot chart, dia keluar graf ni. Auto. Tapi kalau cikgu nak pilih graf lain pun boleh. Misalnya saya nak pilih bar macam ni pun boleh. Ya, okey, saya ambil line lah. Saya ambil kolom lah. Cikgu klik aja kat sini, cikgu tekan okey. Ini graf. Pak graf keluar. Ini ada apa dia cikgu? Menunjukkan data yang ini mata pelajaran untuk bidang apa tadi? Bidang bahasa untuk status bilangan mengikut taraf. Ya. Tapi kadang-kadang cikgu nak masuk juga apa tu number kan? Saya bagilah sikit macam mana nak bagi number kat sini bilangan ni. Sebab graf ni dia tak ada number. Dia tak ada number. Cara untuk masukkan number kat sini cikgu, cikgu klik aja kat bar ni, klik satu, bila cikgu klik satu yang lain akan ikut. Macam ada tanduk-tanduk tu kan kat atas tu kan. Cikgu klik je kat sini, boleh. Nampak cikgu kat sini pun ada. Cikgu pilih je kat sini. Klik, okey, dah. Inilah dia. Inilah sekolah Cikgu Masrah, bilangan guru mengikut daripada taraf. Kalau kita nak tukar pattern balik macam ni pun boleh cikgu. Ini menunjukkan baik dan cemerlang. Ini mengikut subjek. Cikgu tukar je yang kat warna switch ni. Dia sangat fleksibel kan? Okey. Sekarang ni cuba cikgu pindahkan dalam Excel. Sorry. PowerPoint. Cara nak pindah PowerPoint, cikgu klik aja pada mana-mana kat border dia ni. Bila cikgu klik aja kat border dia ni, dia ada tanda bulat-bulat tepi ni. Cikgu tekan mouse sebelah kanan, tekan copy. Sekarang saya nak pindah ni cikgu dalam PowerPoint. Okey, sekali lagi. Cikgu klik aja pada graf ni, klik sebelah kanan, tekan copy. Dan cikgu buka lah PowerPoint. Cikgu buka PowerPoint cikgu.
Okey, bila buka PowerPoint ni, tekan mouse sebelah kanan, cikgu tekan paste. Paste yang ada gambar brush ni. Yang ni boleh cikgu, tapi dia mati. Dia dia tak boleh nak adjust nanti. Cikgu ambil yang gambar brush. Okey, dah. Nanti kalau cikgu nak besarkan boleh. Cikgu letaklah tajuk kat sini. Ya. Insert sini, ni cikgu buatlah. Ya. Okey. Cikgu letaklah kat situ. Oh, tak boleh pula. Saya ambil kat sini, insert ni lah. Insert senang. Okey. Apa ni, bidang kemanusiaan. Fasa 1. Bidang kemanusiaan. Okey. Inilah jadi analisis laporan dia dah. Inilah laporan dia, cikgu. So, kat ini ialah boleh bentang. Dia siap satu. Dia tengok kan kat situ. Cikgu nak besarkan ini pun boleh, tak ada masalah. Ya? Okey. Okey, boleh setakat ni. Kita balik pada sini, cikgu. Okey. Pivot membenarkan kita menukar arahan untuk analisis dan dia akan ubah semua sampai kepada graf dia akan ubah. Sekarang ni katalah kita nak ubah daripada bahasa, kita nak pergi pada sains matematik. Cikgu antikkan bahasa ni, cikgu klik pada sains matematik. Apa jadi? Apa jadi, cikgu? Cikgu Fiza, boleh buat Cikgu Fiza? Okey, apa jadi pada Cikgu Fiza? Kita tukarkan terus. Graf bertukar. Nampak ke? Ya, dengan graf sekali bertukar kan? Dengan matematik, dia tengok, nampak graf pun dia tukar sekali, cikgu. Nanti kalau keluar nama cikgu pun dia tukar sekali. Nampak? Ini dah untuk matematik pula. Ini untuk bidang kemanusiaan pula. Bidang ni. Kemanusiaan. Ini dah bidang matematik. Saya ni malah ni, saya macam ni je selalu. Saya simple aja dia. Saya kadang-kadang malah nak type banyak-banyak. Okey. Dan bidang matematik. Kalau skor rendah sama juga dalam panitia. Okey, dah 2. Okey, dah keluar graf. Kita yang kedua. Sama dah juga yang tadi, tak lain. Ya? Nak tukar-tukar lain ni sama. Okey, sekarang ni kita nak tengok bukan panitia. Kita nak tengok by panitia, bukan bidang, by panitia pula. Okey, macam mana kita nak buat by panitia? Maksudnya pilihan kita punya filter adalah mata pelajaran. Betul tak? Sebab katalah Cikgu Fiza ajar apa, Cikgu Fiza? Sains, matematik. Okey, Cikgu Fiza dia nak tengok, katakan nak tengok mata pelajaran matematik. Okey, cara dia macam ni. Kalau ini untuk konteks panitia pula, cikgu, ya. Tak apa, hantar balik ke atas semua, hantar balik ke atas, hantar balik ke atas, hantar balik ke atas. Dia akan jadi macam ni. Okey, Cikgu Fiza dia nak tengok matematik. Okey, tengok apa dia? Mata pelajaran dia terserap, bawa matematik pada mana, Cikgu Fiza? Mana kita nak bawa? Sebab kita nak tengok matematik je kan, kita kena tapis. Bila tapis, pergi pada filter. Okey, pilih mata pelajaran matematik. Klik aja matematik. Okey. Kita nak tengok tentang matematik tadi, guru matematik sahaja kan? Kita ambil nama guru, bawa pada rows. Ini adalah guru yang mengajar matematik. Ini pencerapan bagi mata pelajaran matematik.
Boleh. Ya, ini kita pergi pada data ni dulu. Okey. Matematik sekali lagi kita nak tengok. Saya nak tengok cikgu buat. Sekarang ni cikgu tengok untuk mata pelajaran matematik ni siapa apa bilangan nama cikgu dia ni. Mana bilangan dia nanti, tapi tak apalah. Kita nak tengok apakah skor dia. Apakah skor yang dia dapat. Kita akan pergi pada jumlah skor. Jumlah skor bawa kat mana? Number kan? Number bawa pada mana? Kita bawa pada value. Ya. Keluar. Cikgu nampak pelik tak sikit ni? Jumlah skor 164. Saya saja je kat sini semua nampak. Cikgu, kenapa jumlah markah dia ni lebih pada 100? Lebih pada 100? Sepatutnya tak lebih dari 100. Kenapa? Siapa boleh jawab? Sepatutnya tak lebih daripada 100 kan? Kenapa dia lebih pada 100? Cepat. Siapa dah cepat jawab ni? Okey, cikgu. Mungkin Ya. mungkin banyak pencerapan. Tak ada. Cikgu satu je. Dia sum off ke? Sum off? Tak, cikgu. Sebabnya sekarang ni data yang ada adalah untuk dua-dua fasa. Oh, dua-dua fasa. Sekarang ni kita nak buat apa? Kita nak tengok fasa satu je kan? Cikgu ambil fasa dekat mana? Dekat mana kehilangan sesi. Sesi ni bawa kat mana? Sesi ni cikgu bawa pada filter sekali lagi. Kenapa filter? Sebab sesi ada dua pilihan. Cikgu nak ambil satu aja. Bila nak buat pilihan, cikgu kena tapis. Dah tapis pergi pada filter, cikgu pergi kat sini, cikgu ambil dia fasa pertama. Klik. Ini markah dia. Nampak kan? Dia nak menjawablah soalan ni. Ni. Nampak? Ini fasa pertama untuk cikgu di bawah matematik. Okey, clear. Tapi katalah kita nak tengok, cikgu Masrah nak tengok pattern dia, cikgu-cikgu ni antara fasa pertama dengan fasa kedua. Dia akan pergi kat mana cikgu? Apa yang kita nak pindahkan sekarang? Kita nak tengok cikgu Alia ni, kecerapan pertama dulu skor dia berapa? Cikgu Amirul dulu, fasa pertama dia dapat berapa? Fasa kedua dapat berapa? Kita nak bawa kat mana? Mana nak bawa cikgu? Cikgu ambil balik sesi pengisian, bawa kat mana? Bawa pada kolom. Ya. Cikgu nampak kan beza dia tu? Ni fasa pertama. Ni fasa kedua. Kalau cikgu nak buang grand total ni cikgu kan, sorry, saya patut tunjuk kita. Grand total ni kita tak perlukan ni. Cara nak buang grand total, cikgu fokus kejap ya. Cikgu pergi pada design, cikgu klik pada subtotal, not show, grand total, not show, dia tutup ni. Dia akan pergi ni je. Ini untuk mata pelajaran. Yang ni kita nampak pattern kita kan? Kat sini. Siapa yang naik, siapa yang turun. Apa jadi pada fasa pertama, fasa kedua. Misalnya kita tengok siapa ni. Cikgu Izul Zikri ni. Nampak dia turun ni. Fasa pertama dengan fasa kedua. Kalau kita nampak fasa pertama dengan fasa kedua. Ni kedua. Patut dia kedua, ni pertama. Tapi tak apalah. Ambil ni dulu. Ya. Kita boleh ubah nanti ni. Ya, kalau untuk kita boleh ubah. Okey, cikgu nampak kan? Perubahan-perubahan yang fasa pertama dan kedua. Okey. Sekarang tukar subjek pula. Tukar subjek sains. Cikgu klik aja. Inilah masa mesyuarat panitia yang kita boleh tunjuk ni cikgu. Kita pergi subjek sains pula. Cikgu Hafiza tadi mengajar sains. Okey, sains. Klik aja mata pelajaran. Sains. Pastikan yang lain dah tutup. Klik je. Dia keluar pula sains. Cikgu Sarah Sofia pula, Cikgu Syairah pula, Amirul.
Dia akan keluar data ni. Ya. Okey, itu satu. Ya. So, saya tak nak bagi banyak-banyak sangat je, takut nanti cikgu. Saya nak bagi idea je pada cikgu. Nanti cikgu boleh buat. Ya. Saya nak meyakinkan cikgu, bila cikgu buat pivot ni, cikgu tak tahu formula, cikgu boleh tukar je mana-mana tempat. Okey, ini berdasarkan cikgu. Selesai, ya. Sekarang ni, kita nak tengok pula pattern antara panatia. Ini nama cikgu ni tadi. Pattern antara panatia. Kita nak tengok sekarang ni analysis by panatia balik. Ya, by panatia tadi berapa, ataupun kita nak tengok macam ni lah. Kita nak tengok mata pelajaran sains ni yang dicerap ni, kita nak tengok daripada skor pencerapan ni, dari 4.1 sampai 4.1 ni, sampai 4.6 ni, kat mana yang kita tengok markah cikgu ni dia banyak rendah. Ya, okey, kita tak nak jumlah skor ni, kita pulangkan balik letak atas. Ini pun letak atas. Tinggal ni je. Ya, graf pun kita buang lah. Kita tak nak graf. Okey, kita nak tengok by dia punya apa? By standard ni. Ya. Okey, ada dua cara. Kita nak tengok cikgu klik je buat kat sini. Klik je buat kat sini. Dia akan keluar lah ni. Tapi lambat. Ya, saya cuba cari mana paling senang sekali. Cikgu pergi je kat sini, cikgu klik aja dekat 4.1. Sebab komputer ni dia dah tahu dah. AI dia dah tahu dah. Bila number je cikgu, dia akan pindah pada value terus. Cikgu tak payah tarik. Okey? Klik. 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 Okey, nampak. Tapi sebab ni dua fasa tadi kan, jangan lupa. Bila dua fasa, nampak dia relate, cikgu kena jadikan dia satu je balik. Pertama je. Okey. Nampak. Ada beberapa orang, ini yang kita dapat kenal pasti analisis kita, cikgu. Kita dapat kenal pasti analisis kita ni, kat mana yang kita tengok markah dia ada 10. Jadi bila dalam SKPM yang baru ni, cikgu, dia akan analisis ni, dia akan jadi peratus terus. Lagi senang. Ke sini kita tak boleh nak buat satu bentuk interpretasi saya terus. Sebab wajaran tak sama. Kalau kita tengok ni kan, dia tak sama ni. Markah dia ni. Ya, yang kat sini dia tak sama. Ya, beza-beza kan. Yang kat sini, markah penuh dia 10. Yang ni 10. Yang ni 5. Yang ni 15. Ni 25. Ni 5. Ni 10. Ni 20. Tak sama wajaran. Tapi SKPM yang baru ni, dia semua dah jadi bentuk percentage. Jadi kita menampak, dekat mana yang kita tengok, dekat mata pelajaran sains ni, dekat mana skor ni yang paling rendah sekali. Kita tengok misalnya dekat 4.6 misalnya. Kat situ. Kalau tak nanti kita kena kira. Ya, kita kena kira sikit lah, cikgu ya. Saya tunjuk lah. Tapi cikgu tak payah buat. Saya tunjuk pengiraan ni dulu. Sebab nanti sistem kita dia tak ni kan, dia dah datang peratus cikgu kan. Okey, saya daripada sini saya akan dapat cikgu gambaran berapa yang kita dapat nanti ya. Ratusnya tu. Okey, 9.25. Okey, sekejap. 96. Okey. Okey, yang ni saya akan dapat nanti. Yang ini bagi dengan 70. Saya tak tunjukkan ni cikgu sebab yang baru ni, sebab dia dah datang dengan peratus sekali. Jadi tak payah bazir masa untuk kita buat tu. Okey. Yang ini untuk 4.1 ni, cikgu kita dapat 94%. 94.
Yang kalau kita tengok pula untuk yang apa tu, yang 4.2, kita akan dapat berapa persen. Kita jadikan dia dalam persen. Dengan 700 juga. Dia dapat 90. Ya. Ini 2.0 nampak. Ni. Nanti dalam SKP yang baru dia datang dalam bentuknya macam ni. Cikgu Sarah ni dapat berapa? Yang ni tadi cikgu ya, yang saya tunjukkan tadi, yang dalam bentuk ni kan. Dalam ilmi dia dalam bentuk yang ni. Yang dalam bentuk peratus ni. Nampak ni yang saya tunjuk sekarang ni. Jadi dia akan datang bentuk macam tu nanti. Yang ni nanti akan keluar. Jadi pada situ kita dapat satu kesimpulan dah. Okey. Lemah dia kat mana? Okey, kita tengok. Contohnya kita tengok yang sini saya ambil murid sebagai pembelajar aktif ni lah. Ini biasanya memang markah dia rendah. Ya, markah dia rendah. Bagi dengan ni jumlah markah dia berapa ni? Dia 20 kan? 140. Nampak? Ni 82 je kan? Ni 82. Menunjukkan apa? Isu kita kat sini lah. Isu dia kita kat sini. Ini skor keseluruhan untuk mata pelajaran sains ni, pencerapan dia untuk murid sebagai pelajar aktif ni adalah 4.6. Kat sini yang kita boleh bentangkan data. Daripada sini kita rancang intervensi yang sesuai. Kita nak membantu cikgu kita, bagaimanakah konteks yang kita katakan murid sebagai pembelajar aktif. Apa yang dimaksudkan pelajar aktif, bagaimana kaedah aktif. Kita fokus kat sini. Sini tak payah dah. Ini tak perlu dah. Sebab apa cikgu? Sebab skor dia dah cukup baik. Cemerlang dah ni. Dalam panitia kita ni, dalam panitia Cikgu Hafiza tadi, sains tadi, lesson plan dah tip-top. Tak payah lagi ladap cerita lesson plan. Tetapi fokus pada yang ini. Julat dia besar. 94 dengan 82. 14% antara ini. Nah, ya. Ini antara contoh lah yang kita buat. Okey. Itu yang kedua. Ya, itu yang seterusnya lah. Jadi sekarang ni kita dah bincang tadi macam mana kita nak bayar subjek. Tukar mata pelajaran, dia akan tukar balik semua nanti. Ya, akan tukar semua. Okey. Sekarang saya nak bagi satu tugas pada cikgu. Saya nak cikgu keluarkan satu data pencerapan guru ni, markah dia. Saya bagi senang sikit lah, nanti cikgu nak faham tu susah. Okey, saya nak cikgu keluarkan satu laporan, satu analisis tentang pencerapan mata pelajaran bahasa Inggeris untuk fasa 1 dan fasa 2 perbandingan. Mata pelajaran, cikgu saya tulis ya, mata pelajaran bahasa Inggeris perbandingan antara fasa 1 dengan juga fasa 2. Okey. Saya nak tengok jumlah skor je. Paling baru saya nak pergi pada item. Okey, mula sekarang. Mata pelajaran bahasa Inggeris perbandingan fasa 1 fasa 2 dari segi skor. Siapa yang sudah siap? Saya nak tengok mata pelajaran. Siapa yang dah siap? Siapa dah siap angkat tangan? Cikgu Aisyah dah siap, Cikgu Aisyah? Baru tengah buat. Okey, tak apa, slowly. Tak apa cikgu, jangan dapat kelangkap. Cikgu yang penting dapat konsep ni kan. Okey, Cikgu Nora. Cikgu Nora tanya internet. Dah dapat ni Cikgu Nora? Okey.
Cikgu Nora boleh share tak? Cikgu Nora share dengan kita? Itulah, Cikgu Najiyah kan, anak pula kan malam-malam di sini kejam ya. Siapa yang boleh share dengan kita? Bacaan bahasa Inggeris, fasa pertama, fasa dua, keluar skor dalam, lepas tu buat graf terus. Ini kita andaikan nak report dalam mesyuarat panitia lah ni. Ya? Siapa dapat tunjuk ni? Cikgu Masrah, dah siap kan? Dah. Okey, dah dapat tunjuk Cikgu Masrah, share. Oh, nak tutup kan? Nak tutup grand total. Okey, nak tutup grand total, subtotal sini cikgu ya. Saya ambil satu contoh lah. Saya terus buat ni mata pelajaran. Okey, saya ambil tadi mata pelajaran, matematik, bahasa Inggeris kan? Bahasa Inggeris. Kemudian kita tengok fasa 1 dan fasa 2. Kita ambil fasa, bawa kat mana cikgu? Cikgu kita bawa kat mana? Kita bawa pada kolom. Lepas tu kita ambil nama guru. Lepas tu kita baru ambil jumlah skor. Okey. Macam mana nak irangkan grade total tadi ya? Okey, cikgu pergi pada design. Cikgu pergi pada design. Cikgu nampak ni ada 3 ni kan? Subtotal, grand total, report layout. Cikgu klik aja pada subtotal do not show. Cikgu pergi pada grand total, off. Akan keluar. Inilah. Dia akan keluar yang tu je. Boleh kan? Okey. Saya mana yang kedua? Saya nak cikgu keluarkan sekarang ni. Ni nak habis dah ni. Ya. Saya nak keluarkan cikgu. Catat dulu cikgu ya. Cikgu buat satu analisis. Ni fikir satu ni. Cikgu bentangkan mata pelajaran teras. Okey, 1 bahasa Melayu. 2 bahasa Inggeris. 3 sejarah. 4 sains. 5 matematik. Cukup dulu. 6 agama Islam. Okey, saya nak cikgu keluarkan data ni untuk mata pelajaran teras. Ya, untuk mata pelajaran teras ni skor. Untuk fasa 1 dan fasa 2. Maknanya kita tak perlu nama cikgu ya. Kita nak nama mata pelajaran kan. So mata pelajaran bawa pada row. Ya, bawa pada row. Tapi dia banyak mata pelajaran ni kan. Tapi mata pelajaran tu kita dah tentukan tadi. Saya dah tentukan. Saya nak ni je. Saya nak 6 je. Pengetua kata, okey, saya nak bentangkan mata pelajaran teras. Apa pattern pencerapan? Okey. Cikgu buat kat sini boleh. Cikgu buat kat filter pun boleh. Jadi sebenarnya ada banyak cara cikgu. Ya. Saya tunjuk beberapa cara. Okey. Cikgu pergi kat sini. Tarik je terus bawa pada rows. Nampak nak panah ke bawah ni? Cikgu antik aja semua. Antik aja. Antik, cikgu pilih bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, pendidikan Islam, sains, sejarah. Tekan OK. Lepas tu, kita nak apa tadi? Kita nak dia punya skor berdasarkan kepada sesi pengisian. Nak tengok apa perkembangan dia. Panitia ni, ya, panitia teras ni, apa perkembangan pencerapan dia, kualiti pengajaran guru dia, antara fasa pertama dengan fasa kedua. Daripada situ kita boleh tengok. Okey, jadi kita boleh keluarkan data jumlah skor. Bawa pada value. Okey.
Cikgu nampak besar kan? Besar. Ni saya nak tunjukkan ni. Data ni besar kan? Kenapa sampai 500 lebih? Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Kenapa sampai 500 lebih? Sampai 800 lebih? Berdasarkan bilangan guru. Okey, betul. Berdasarkan bahasa Inggeris ni ramai cikgu dia. Kita nak tengok siapa cikgu dia pun boleh cikgu. Cikgu ambil je, tarik nama guru, tarik bawah. Keluar nama guru dia. Nampak? Bahasa Inggeris siapa dia? Ni skor dia. Keluar terus nama kan? Bahasa untuk sejarah ni, dia seorang aja. Sebab dia tadi markah dia rendah. Untuk ni, bahasa Inggeris ni ramai cikgu yang kita observe. Markah dia tinggi. Ini percentage dia. Ya? Ni boleh keluarkan jugalah. Data macam ni. Nampak kan? Dia terus bagikan, apa tu, bagikan cikgu kita ni berdasarkan subjek dia, apa yang dicerap dan apakah skor pencerapan dia. Kalau skor rendah lagi sedap buat ni, ya, sebab subjek kita tak banyak, nampak kat sini. Okey, boleh kan? Tapi sekarang ni kita tak nak ni, kita tak nak detail percentage ni, kita tak nak keluarkan nama orang lah. Nanti takut terkejut-terkejut, nanti cikgu kita tengok nama dia keluar. Kita tak nak tengok tu, tapi kita nak tengok data ni rumusan aja. Okey, kita keluarkan balik nama guru tadi. Kita dapatkan cikgu kena tukar ini dalam bentuk average. Saya nak bagi satu lagi kaedah. Dalam bentuk average. Purata. Cikgu tak payah kira nanti lagi dah. Okey, cara cikgu nak dapatkan purata supaya dia valid. Cikgu klik pada 599 ni, data ni sampai bawah. Sudah? Cikgu klik mouse sebelah kanan. Nampak perkataan value field setting? Cikgu klik situ. Sama macam tadi cikgu, kita pilih average. Dia semua ada function ni cikgu. Kalau kita tengok dalam ni ada mean ni. Kalau dalam statistik kita akan tengok mean lah. Saya biasa tengok mean cikgu ya. Tapi tak apalah, kita ambil purata lah, kita ambil average lah ya. Cikgu tekan pada average, tekan OK. Nampak dia tukar semua tadi jadi average. Okey, sebab nombor dia tak cantik kan? Sebab ada banyak titik perpuluhan. Cara tukar titik perpuluhan tadi, ingat? Itu sebab saya tunjuk yang pertama tadi cikgu. Klik je pada mouse sebelah kanan, pergi format cell, pergi number, to decimal place, tekan OK. Nampak? Okey, nampak kan? Sini nak buat graf pun boleh lah. Boleh lah bina graf, analyst balik. Jadi fikir, pengetua guru besar macam Cikgu Aisyah nak bentangkan dalam mesyuarat, bolehlah tunjuk ni. Bolehlah tunjuk ni, data ni ya. Saya tak, saya tak payah ni lah. Saya tunjuk ni je. Saya terus tunjuk design ni, ada number je. Terus ni data dia. Ini pun boleh tukar cikgu, dia punya setting dia tu pun boleh tukar nanti. Alignment dia saya selalu suka ambil macam ni. Nampak alignment dia. Senang nak tengok. Okay, alright. Okay, dah siap. Bolehlah tunjuk copy, bawa pada PowerPoint, masuk balik, new slide tentang sini. Okay, boleh tunjuk mata pelajaran teras. Ini kita tak nak nama cikgu lah kan. Kita nak nama average je, okay. Keluarkan data ni. Ini dalam bentuk pencerahan pertama dan kedua. Kalau kita nak tukar pula bentuk yang macam tadi kan, yang kita nak tengok pattern ni tadi, yang ini kita nak switch data pun boleh. Ni pencerahan pertama. Lagi nampak subjek mana yang paling rendah, mana yang paling tinggi kita nampak. Mana yang kritikal ni, kita tengok. Okey, ni yang kritikal. Ni bagus ni, mata pelajaran sejarah. Pencerahan kedua dia lebih baik. Beza sangat dengan pertama. Pertama ni dapat 85 je, tapi dalam pencerahan kedua dapat 93. Nampak kan dia punya nombor je tu. Boleh switch tengok. Dia punya tu. Dekat ni switch row and column ni. Boleh tukar. Ni nak bentangkan dalam bentuk macam ni Cikgu Aisyah, nak bentangkan dalam bentuk macam ni. Okey, new slide.
Bentangkan. Okey, tak lama lagi kita dah nak cuti sekolah kan, cikgu bentangkan dia, cikgu. Kenapa cikgu kita nak bentangkan data yang macam ni? Sebab nanti cikgu tak nampak tau kalau kita tak tunjukkan benda macam ni. What for ni? Untuk apa ni dia cerap ni? Tak ada apa pun. Kita habis dekat dalam kelas cerap macam tu je. Tapi kita tak tunjukkan dapatan. Tapi kalau dalam mesyuarat, kita akan bentangkan dapatan dan kita elaborate dapatan. Kita kata, okey, kita tengok mata pelajaran sejarah ni, boleh share tak mata pelajaran sejarah? Macam mana kita dapat meningkatkan tentang pencerapan ni, dapat meningkatkan kualiti pengajaran guru ni. Daripada 85 ni pergi 93, pencerapan kedua dia. Okey, apa yang boleh fokus sekarang? Kita tengok ni, 3 subjek ni. Ya, 3 subjek ni. Kalau kita tengok subjek ni, contohnya matematik. Matematik tak berubah ni. Ya, 8560, 8563. Turun lagi. Ya, pada pencerapan kedua turun lagi. Okey, ini kita nak tengok fokus kat sini. Kita kena bentang ni. Sebab kita nak bagi cikgu ni nampak tahu apa tujuan kita mencerap ni tadi. Kenapa kita nak buat pencerapan dan akhir pencerapan ni kita nak ke mana. Ya, okey. Itu contoh tadi. Nampak kan? Banyak cikgu kalau buat. Cikgu nak keluarkan nama pun boleh. Macam kita kata tadi, cikgu tarik je. Ya, cikgu nak keluarkan nama guru, tarik je. Bawa kat sini. Keluarkan nama guru. Boleh tengok kan nama guru gitu. Pencerapan pertama, pencerapan kedua. Matematik dia semua boleh tengok kat sini. Inilah kelebihan kalau kita guna pivot. Banding kalau kita gunakan Excel, dia banyak formula nak guna ni. Count if, banyak. Ini tak payah. Cikgu tarik je, ikut apa cikgu nak. Dan cikgu kena ada task lah. Macam Cikgu Aisyah kata, Cikgu Aisyah guru besar. Okey, dia nanti dah tengok tentang mata pelajaran 5 tu. Dia keluarkanlah 5 mata pelajaran ni. Kita senaraikan dulu, kita dah ada data pencerapan, kemudian kita buat macam mana yang kita belajar pada hari ni tadi. Ya? Dia mudah cikgu ya. Sebab kalau tak betul cikgu tarik, dia hantar kat atas balik. Kalau cikgu rasa confused, cikgu susun balik idea cikgu. Saya nak tengok mata pelajaran trust. Okey? Ambil mata pelajaran, bawa kat sini. Pilih-pilih lah mata pelajaran trust tu apa. Okey. Saya nak tengok 4.1. Cikgu ambil 4.1, bawa sini. Okey. Kat sini tadi dia average kan. Kita nak jadikan dia apa? Dia macam sum kan? Nak jadikan average. Jadikan dalam bentuk average. Sorry. Kita jadikan dalam bentuk average. Bahasa Melayu ni, siapa yang paling bagus sekali lesson plan? Lebih kurang sama je. Ada tak subjek yang kita tengok lesson plan dia semua 10? Ada tak? Ya, tak ada je. Paling baik lesson plan dekat sini, kalau kita tengok mata pelajaran apa? Didikan sini, 97. Yang paling rendah sekali lesson plan dia bahasa Tamil. Okey, cek balik bahasa Tamil. Tengok balik lesson plan. Sebab julat kita besar. Ni 9.79. Ni 79. Okey, penelitian bahasa Tamil. Tengok balik. Ya, kadang kita nak tengok guru dia nanti pun boleh juga. Tengok bahasa Tamil tadi kita boleh tengok juga guru dia. Ni. Sorry lah, ni nama dia memang saya tukar nama. Cikgu Nur Elisha ni, lesson plan dia 792. Maksud dia apa? Lesson plan dia, taraf dia baik aja. Ya, orang lain semua dapat ulang ni. Ada dapat 10 ni. Ada dapat 10. Ya, kat sini. Mudah kan kita nak tengok. Jadi kalau cikgu nak tengok, cikgu-cikgu yang okey, katalah Cikgu Aisyah dia nak tengok guru dia siapa lesson plan yang terbaik sepanjang pencerapan. Okey, dia akan keluarkan mata pelajaran ni, dia keluarkan satu lesson terbaik yang keluar. Keluarlah letak ni. Ni yang terbaik ni. Nak keluarkan nama dia pun boleh. Ambil nama guru, tak sini. Sorry, nama guru bawa sini. Ataupun nama guru ni kalau letak sini lah jadi dia. Nampak ni, Cikgu Aisyah. Ni. Ni. Ini yang boleh jadi kalau kita buat apa cikgu ladap cikgu dia boleh bantu kita ni. Ya, sebab apa kita boleh bantu data proof yang kita cikgu. Kita tak main pilih kasih untuk dia nak buat sharing tak.
Kenapa kita lantik dia untuk jadi facilitator, moderator dalam bengkel kita? Sebab data menunjukkan bahawa dia markah pencerapan dia baik. Markah saya, lesson plan dia baik. Apa bukti dia? 4.1 dia ni. Nampak ni ada 10-10 ni. Yang ni yang kita boleh gunakan. Masa ladap dia akan bagi. Dia akan jadi facilitator, akan bantu. Siapa yang kita kena bantu? Serius kita kena bantu. Yang ni tadi. Cikgu Elisha ni kita kena bantu. Sebab apa? Sebab kita tengok lesson plan dia. Nampak ada weakness, kelemahan dia banyak kat situ. Boleh betulkan. Ya, kita boleh keluarkan data-data macam tu. So dalam pivot ni, apa yang kita nak analisis, dia cukup luas, cukup besar. Ya, saya paling mudah kadang-kadang nak tengok siapa yang paling tinggi sekali markah kat sekolah. Cikgu masuk aja markah kat sini, nama murid, nama guru kat sini. Saya masuk aja jumlah skor. Keluar terus. Kat sini, pergi data, pergi sort. Kita ambil pada largest. Pak cikgu Fika, daripada dua ni, kalau kita tengok, jadikan dia, macam saya kata tadi, cikgu, jadikan dia average. Cikgu ni. Yang paling bagus lesson plan, yang paling bagus, cikgu Fika. Yang paling bagus lesson plan dia siapa? Cikgu ambil pula 4.1. Saya tak nak tengok sini. Saya nak tengok siapa yang paling bagus lesson plan kat sekolah kita. Ambil data. Di setting, saya ambil average. Kenapa average tu? Sebab dia ada dua. Ni nampak. Data, sort. Ni. Ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 orang ni, dua-dua fasa, lesson plan dia 100%. 10. Ini cikgu-cikgu yang bagus lesson plan dia. Cikgu clear kan maksud data ni kan? Ya, ini cikgu yang bagus ni, lesson plan dia ni. Sebab lesson plan tu kena ada 3 ciri tu kan. 1, objektif. 2, pentafsiran. 3, BBM. Dalam tu dia kata kalau tengok surat siaran tu 3 perkara tu. Dia ada. Nampak mudah kan kalau kita nak tengok macam ni. Jadi bila sesi-sesi bimbingan, ini yang kita boleh bagi bimbingan. Kadang-kadang kita boleh gunakan orang ini, cikgu yang ini, yang atas ni, dia boleh bimbing yang bawah ni. Dia boleh bimbing yang ni, yang tak 7 ni. Dia boleh bimbing orang yang ini. Tak ada isu kenapa saya dia bimbing. Sebab dia, orang yang 10 ni boleh bimbing yang ini. Ya? Okey. Jadi, ruang besar untuk analisis. Pertama sekarang ni cikgu kena design dulu. Cikgu nak analisis apa? Cikgu Aisyah kata mula-mula katakan dia nak tengok by subjek. Okey, keluarkanlah subjek macam tadi. Ambil subjek masuk sini, mata pelajaran masuk kat sini. Masuk kat sini. Okey, subjek dia tak nak semua. Cikgu Aisyah tak nak semua. Dia nak tengok pada subjek tertentu. Pilih ajalah mata pelajaran tertentu. Ya? Okey. Alright, saya dah 10.30. Okey, ada apa-apa cikgu yang nak tanya ataupun kita cikgu nak kongsikan? Saya stop dulu